والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الاستثناء. قال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. Baik, sambung pembicaraan mansubat pada babul istisna. Babul istisna, istisna dengan mana mustasna. Baik. Kata syarah kata muallif rahimahullah, wa huruful istisna'i thamaniyatun, dan huruf-huruf istisna itu 8. Wahia, dan yaitu huruf-huruf istisna itu illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa wa khala wa ada wa hasya. Perbahasan dia kita akan terangkan lagi. Baik. Ini nak terang dulu di depan. Lepas tu nanti kita akan masuk dalam. Baik. Istisna pada rumah dengan mana mutlaqul ikhraj, mengeluarkan. Kalau anda cakap istisna itu maknanya akhraj tu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau anda sebut istisna itu dengan mana akhraj tu, itu maknanya ikhraj itu pada rumah. Tapi perbahasan kita adalah pada istilah. Apa daripada istilah? Ikhraju syai'in bi illa atau ihda akhawatiha, mengeluarkan sesuatu dengan illa, dengan menggunakan adatnya illa ataupun salah satu daripada saudara-saudara dia. Ini salah satu daripada seumpama-seumpamanya lah. Laula dzalikal ikhraj, kalau bukan kerana ikhraj tersebut, maka lakana asy-syai', dia termasuk pada kalam yang sebelum adat. Baik. Tak nampak lagi kan? Kita buat contoh akanlah insya-Allah. Bila anda sebut kharaja al-qawmu, kharaja al-qawmu illa Zaidan. Bila anda kata kharajal qaum, telah keluar kaum,
Setelah keluar kaum itu, perkataan senyap. Maksudnya semua kaum tu kita faham di sini semua keluar. Tapi di sini anak bagi tahu ada sesuatu, ada bukan semua kaum yang keluar. Ada yang tidak keluar, tak termasuk dalam orang-orang yang keluar sekali. Jadi waktu tu anak akan ikhrajkan dia dengan illa ataupun salah satu daripada saudara-saudara dia yang seumpama dia. Ghairu, siwa, suwa, sawa tu. Itu yang dimaksudkan dengan ihda akhawatiha. Jadi bila nak sebut kharajal qaum illa Zaidan, kecuali Zaid. Maka kalau anda tak datangkan illa Zaidan ni, mestinya Zaid ni termasuk di dalam al-qaum, termasuk di dalam orang yang keluar. Kalau anda kata dakhala, telah masuk kaum tersebut, kecuali Zaidan. Maknanya Zaidan tak termasuk daripada golongan-golongan yang masuk. Kalau contoh ni, Zaid tidak termasuk dalam golongan yang keluar. Lepas tu dia takrif ikhraju syai'in. Syai' ni kena pada Zaid mustasna. Mengeluarkan Zaid ni, syai' ni sesuatu, iaitu Zaid, dengan apa? Dengan illa. Mengeluarkan dengan illa ataupun salah satu daripada adawat istisna. Laula dzalikal ikhraj, kalau bukan kerana ikhraj, mengeluarkan sesuatu dengan illa ni, nescaya lakana dhamir wa iaitu syai'. Nescaya syai' tersebut termasuk ia fi ma qabla al-adab, termasuk kepada apa yang sebelum adab, iaitu kaum. Dia nampak kan? Nescaya Zaid ni dia akan termasuk dalam apa yang disebut, dalam perkataan yang disebut sebelum ada istisna, iaitu kaum. Kemudian dalam bab istisna dia ada istilah-istilah dia. Jadi yang akan sebut istilah dia di sini, dan akan guna istilah tu selepas ni. Jadi al-qaum dikenali sebagai mustasna minhu. Illa ataupun yang seumpamanya dikenali dengan adat istisna. Zaidan dikenali sebagai mustasna. Zaid yang dikeluarkan ni mustasna atas wazan isim maf'ul mukhraj. Dia dikeluarkan daripada mana? Dikeluarkan daripada kaum. Jadi kaum ni mustasna minhu, yang dikeluarkan daripadanya. Ini mustasna selepas illa menjadi mustasna, sebelum dia jadi mustasna minhu. Illa adat istisna. Adat yang kita gunakan, satu adat yang kita gunakan untuk mengeluarkan sesuatu daripada perkataan sebelum dia. Dia nampak sini. Ini istilah ya. Istilah ni kita akan tengok dalam kitab nanti. Anda akan terang dulu dekat papan putih ni. Lepas tu anda akan masuk dalam kitab supaya lebih mudah dan lebih cepat. Sebab istisna ni banyak sikit. Baik, jadi kita boleh bahagikan adat istisna kepada 3 seperti mana disebut dalam dalam kitab tu. Jadi kita bagi kepada 3 lah. Yang pertama illa, dan yang kedua
ghairu, siwa, suwa dan juga sawa di satu kumpulan. Dan yang ketiga ada khala dan juga hasya di satu kumpulan. Kita akan masuk satu. Yang pertama sekali kita akan bahaskan illa dulu, lepas tu kita akan bahaskan yang lain. Dia ada keadaan-keadaan lain. Ini semua 8 alat-alat istisna yang disebut dalam matan Najrumiyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Yang ni huruf, yang ni isim, dan yang ni apa ni? Taratan yakunu isman, taratan yakunu apa? Tulisan nama. Illa huruf. Jenis yang kedua ghairu, siwa, suwa, sawa, isim. Semuanya isim. Dan yang ketiga terkadang jadi isim, terkadang jadi fa'il. Dia ada dua keadaan. Dia boleh jadi isim, dia boleh jadi dia boleh jadi isim, dia boleh jadi fa'il. Silap. Kamkan. Silap. Huruf kan? Apa ni betul? Ini fa'il. Baik. Ini 3 dah bagi nampak dulu. Kemudian kita akan masuk. Saya aman. Tapi sebelum masuk dalam perbicaraan, nak terangkan beberapa istilah yang disebut dalam matan. Disebut dalam matan ada perkataan tam, ada perkataan nafis, ada perkataan mujab, dan ada perkataan manfi. Dan ini perlu dijelaskan dulu sebelum kita masuk dalam pembicaraan istisna. Yang pertama, adawat istisna terbagi pada 3. Nauk yang pertama, jenis yang pertama huruf, nauk yang kedua isim, dan yang ketiga kadang boleh jadi huruf, boleh jadi fa'il. Kemudian istisna, anda bagi contoh. Tadi anda bagi satu contoh, kharaja al-qaumu illa Zaidan. Ma kharaja al-qaumu illa Zaidan. Kharaja al-qaumu illa Zaidan. Di sini tidak ada adat nafi. Yang kedua, ma kharajal qaumu illa Zaidan, di sini ada adat nafi. Ini istisna ni terkadang ada yang dinafikan, ada yang tidak dinafikan. Baik. Ini kita akan tengok nanti di sini. Tak apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca yang pertama ni dulu.
Kata musannif rahimahullah, kata syarih rahimahullah wa ta'ala wa qala syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa aqulu al-istisna'u ma'nahu fil lughah mutlaqul ikhraj wa huwa fi istilahin nuhah ibaratun 'anil ikhraj bi illa aw ihda akhawatiha li syai'in laula dhalika al-ikhraj lakana dakhilan fima qabla al-adah. Istisna pada lughah dengan kata mutlaqul ikhraj, semata-mata mengeluarkan. Karena tersebut tadi lah, kalau nak kata istasnaitu dengan mana akhrajtu, aku telah keluarkan. Itu pada lughah. Adapun pada istilah ulama nahwu adalah ibaratun, yakni satu ungkapan yang apabila disebut dia merujuk mengenai al-ikhraj, mengenai kita mengkecualikan ataupun mengeluarkan sesuatu. Kita keluarkan dengan apa? Kita keluarkan dengan illa, dengan adatnya illa, ataupun ihda akhawatiha, ataupun salah satu daripada saudara-saudaranya. Maksud saudaranya akhawatiha ni maknanya nadhairiha, iaitu apa yang seumpama dengan illa. Kita keluarkan li syai'in, ini kita mengeluarkan akan sesuatu. Laula dzalikal ikhraj, kalau tidak laula dzalikal ikhraj, kalaulah tidak ataupun kalaulah bukan dengan demikian ikhraj tersebut, perkecualian tersebut, lakana, nescayalah asyai' itu, sesuatu itu, dakhilan, masuk ia fi ma qabla al-adah, pada barang, pada apa yang disebut sebelum alat istisna tu ataupun adat istisna. Macam mana sebut tadi? Contoh dia apa? Misaluhu qauluka najahat talamidu illa amiran. Kalau nak sebut najahat talamidu, telah berjaya pelajar-pelajar. Jadi anda berhenti nak tak sebut illa amiran. Maka apa yang difaham? Faham pelajar-pelajar tu semuanya berjaya. Semua berjaya termasuk Amir. Amir pun berjaya sekali. Tapi Amir tak berjaya. Jadi ada terpaksa keluarkan dia daripada perkataan talamis dengan anda menggunakan adat istisna illa ataupun selain daripada illa yang seumpama dengan dia. Anda pun sebut illa amiran, kecuali amiran. Maknanya amiran ni tak termasuk daripada kumpulan-kumpulan pelajar-pelajar yang berjaya. Jadi dengan illa ni dia terkeluar. Illa amiran, kecuali amir. Ini maksudnya al-ikhraj bi illa, keluar dengan illa ataupun yang seumpama dengan dia, mengeluarkan sesuatu, itu kena pada amirat, amir tu. Kalau bukan disebabkan illa ni, al-ikhraj, perbuatan kita mengeluarkan dengan illa ni, nescaya amir ni termasuk di dalam apa yang sebelum illa. Maksud sebelum illa pada kumpulan-kumpulan yang berjaya tadi. Faqad akhrajta biqaulika illa amiran, maka sungguh engkau telah mengeluarkan amir tu dengan perkataan kamu illa amiran. Kamu telah mengeluarkan dengan perkataan kamu illa amiran ahadat talamid. Kamu telah mengeluarkan maf'ul akhrajtu ahada, akhrajta maf'ul dia ahada, ahadat talamid, salah seorang daripada pelajar-pelajar, wa huwa amir, iaitu amir. Walaula dzalikal ikhraj, kalaulah bukan disebabkan ikhraj tersebut, kamu mengeluarkan, mengkecualikan. Senang cakap mengkecualikan lah, mengeluarkan, aku tak faham. Kalaulah bukan disebabkan pengecualian tersebut, lakana amirun tu dakhilan fi jumlatit talamid an-najihin. Kalau bukan disebabkan pengecualian yang dibuat, nescaya amir dia termasuk di dalam kumpulan pelajar-pelajar yang berjaya. Itu istisna di sisi ulama nahwu. Bila kata istisna maknanya pengecualian dengan illa ataupun dengan salah satu daripada saudara dia. Sebab terkadang kita keluarkan dengan sifat. Kita Zaidun at-tawil. Contoh Zaid ada ramai. Lepas tu kita datangkan dengan sifat Zaidun at-tawil, maka terkeluar Zaid yang pendek. Contohnya, tapi itu bukan keluarkan dengan illa. Kita keluarkan dengan sifat.
Di sini kita keluarkan dengan illa, keluarkan sesuatu dengan illa. Wa'lam anna adawatil istisna'i katsiratun wa qad dzakara minha al-muallifu thamaniya adawatin walladhi dzakarahu minha ala thalathati anwa'. Dia kata, dan ketahuilah oleh kamu bahwasanya alat-alat istisna untuk kita mengecualikan tu banyak. Wa qad dzakara minha al-muallif thamani adawat. Jadi muallif hanya sebut 8 di sini. Dan apa yang disebut oleh muallif tu walladhi dzakarahu minha ala thalathati anwa'. Dan apa yang dia telah sebutnya dari sebahagian dari apa ni minha, daripada walladhi dzakarahu minha, dan sebahagian, dan apa yang dia telah sebut daripada apa ni adawat-adawat tu terbahagi kepada 3 jenis. Ala salasati anwa'. Yang an-naw'ul awal ma yakunu harfan daiman wa huwa illa. Naw' yang pertama huruf sentiasa, iaitu illa. Wa naw' usani ma yakunu isman daiman, iaitu apa yang adalah iaitu isim selama-lamanya. Wa huwa arba'atun wa hiya siwa bil qasri wa kasri sin, wa suwa bil qasri wa dhammi sin, wa sawa bil maddi wa fathi sin, wa ghairu. Jadi ada 4 lah. Wa naw' tsalis ma yakunu harfan taratan wa yakunu fi'lan taratan ukhra. Naw' yang ketiga, yang ni yang mana dia jadi kadang dia jadi huruf, kadang dia jadi fi'il. Bila kita jadikan dia fi'il, i'rab dia lain. Bila jadi dia huruf pun i'rab dia lain. Wahya salasu adawatin, ada 3 alat. Wahya khala wa ada wa hasya. Baik. Hukmul mustasna bi illa. Ini kita nak masuk yang pertama. Kita bahagikan kepada 3. Illa, kumpulan pertama. Lepas tu ghairu, siwa, suwa, sawa, kumpulan yang kedua. Dan kumpulan yang ketiga khala, ada, dan juga hasya. Kita akan masuk hukum mustasna bi illa dulu. Yakni mustasna selepas illa tu nak dibaca, nak apa, mansub ke ataupun selain daripada mansub, macam mana hukum dia? Tengok kepada keadaan-keadaan dia, keadaan-keadaan kalam tersebut. Kita baca matan dia dulu. Disebut dalam ni, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Tu ada perkataan tam, ada perkataan mujab. Buka depan tu akan terang lagi. Contohnya, nahwu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran. Wa in kana al kalamu manfiyan taman. Ada perkataan manfi dan juga tam. Jaza fihi al-badalu wan nasbu ala al-istisna. Nahwu ma qama al-qaumu illa zaidan wa illa zaidun wa illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan. Ada perkataan naqis, lawan bagi tam. Lawan bagi tam naqis, lawan bagi mujab manfi. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Nahwu ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Baik. Yang pertama dulu kita nak kenal dulu apa itu tam, apa itu naqis, dan apa itu mujab, dan apa itu ghairu mujab ataupun manfi. Jadi tam, kalam yang tam iaitu kalam yang disebut padanya mustasna minhu. Tam mustasna minhu kan? Kharaja al-qaumu illa zaidan. Bagaimana mustasna minhu? Al-qaum, ini mustasna minhu. Jadi kalam yang disebut mustasna minhu, maka dinamakan kalam itu kalam tam. Kalam itu dinamakan kalam tam. Baik. Adapun kalam naqis, ma la yuzkaru fihi al-mustasna minhu, iaitu kalam, barang yang kalam yang tidak disebut padanya mustasna minhu, itu dinamakan sebagai kalam naqis. Contohnya, ma qama illa zaidun. Mana mustasna minhu? Tak disebut. Ma qama tak sebut, ma qamal qaumu.
Dia buat illa Zaidun datangkan mustasna. Mustasna minhu dia tak sebut. Yang ada istisna dengan mustasna. Jadi dinamakan kalam ni kalam nafis. Baik. Faham kau kan? Tam dengan nafis. Baik, apa makna mujab? Kalam yang mujab iaitu kalam yang la yasbiquhu nafyun aw shibhuhu. Iaitu kalam yang tidak didahului nafi ataupun syibih nafi. Syibih nafi, nahi dengan istifham. Syibih nafi, nahi dengan istifham, itu dinamakan syibih nafi. Jadi contoh yang ana bagi ni, kharaja al-qaumu illa Zaidan. Di sini kalam yang pertama dia tam dan yang kedua mujab. Sebab apa mujab? Tidak ada nafi. Tidak didahului oleh nafi. Kalau didahului oleh nafi, kalau tak ada nafi, dinamakan kalam yang tam lagi mujab. Tapi kalau ada nafi, dinamakan kalam tu kalam manfi. Tengok kita tulis ghairu al-mujab. Mujab ni maksudnya musbat. Ada yang tulis musbat. Kalam musbat. Kalam yang disabitkan. Ini kalam yang dinafikan. Itu ada di depan dia nafi ataupun syibih nafi. Ada istifham ataupun ada nahi. Itu dinamakan manfi. Jadi kita akan tengoklah hukum dia. Kalam tutam ataupun kalam tutam, mujab, kalam tam, manfi dengan kalam nafis. Ada 3 keadaan. Pertama kita nak bahaskan illa. Illa. Al-kalam alladhi qamna illa mujaban manfiyan ataupun riwayat mujab Dia ada sambungannya lagi ni. Baik. Ada 3 keadaan. Illa, kita akan lihat kalam sebelum illa. Sebab ada hukum-hukum dia. Baik. Al-kalam alladhi qabla illa imma an yakuna taman mujaban wa imma an yakuna taman manfiyan ataupun ghairu mujab wa imma an yakuna naqisan. Ada 3 keadaan. Jadi perkataan sebelum illa sama ada dia tam. Maksud tam dia ada mustasna minhu, lepas tu mujab, tidak ada nafi. Ataupun wa imma an yakuna taman manfiyan.
Ataupun kalam sebelum illa ada mustasna minhu tapi ada nafi. Boleh. Dia manfi, dia ada nafi tapi dia tam. Ataupun yang sebelum illa tu wa imma an yakuna naqisan. Kalam sebelum illa tu naqisan. Apa maksud naqisan? Tidak ada mustasna minhu. Dan kalam naqisan la yakun illa manfiyan. Kalau kalam naqis mesti manfi. Tidak ada kalam naqis yang musbat. Baik, jadi 3 keadaan hukum-hukum dia. Al-halatul ula, hal yang pertama, imma an yakuna taman mujaban. Jadi hadhihi al-halah yajibu nasbuha ba'da illa. Pada ketika hal ini wajib nasabkan apa yang selepas illa. Misal ja'al qawm illa Zaidan. Contohnya, telah datang kau kecuali Zaid. Telah datang kau kecuali Zaid. Sebelum illa tam dah? Tam, sebab ada mustasna minhu. Mujab dah? Mujab, tidak ada manfi. Jadi wajib selepas illa kita nasabkan. Ini wajib nasab. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, sebelum illa ada nafi dan ada mustasna minhu. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, sebelum illa ada nafi dan ada mustasna minhu. Kat sini boleh 2 keadaan. Boleh 2 i'rab. Fa fi hadhihi al-halah yajuzu raf'u ma ba'da illa ala annahu badalun. Boleh kita rafa'kan apa yang selepas illa kerana jadi badal. Dan boleh juga wa yajuzu nasbuhu. Boleh juga nasabkan dia jadi istisna. Contoh, ma ja'al qawmu illa Zaidun. Jadi ba jadi badal ba min kul. Sedangkan jika badal itu ada 4. Badal ku min kul, lepas tu badal ba min kul. Jadi boleh baca 2. Boleh baca ma ja'al qawmu illa Zaidun. Boleh baca illa Zaidan. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Ma ja'al qawmu illa Zaidun wa illa Zaidan. Kalau baca Zaidun jadi badal daripada kau. Kalau baca Zaidan jadi istisna. Jadi mustasna. Dua-dua boleh. Ini hal yang kedua bagi illa. Hal yang ketiga, naqis. Keadaan yang ketiga
hal yang ketiga, kalam tersebut, kalam sebelum illa kalam naqis. Apa maksud kalam naqis? Tidak disebut mustasna minhu. Dan kalam naqis ni manfi saja, tidak ada yang musbat. Jadi pada ketika ni, apa selepas illa dia ikut ala hasabil awamil, ala hasabil mauqifihi. Tengok tempat dia. Kalau dia tempat fa'il, kita akan rafa'kan dia. Kalau dia tempat mansub, kita akan nasabkan dia. Kalau dia tempat jar, kita akan jarkan dia. Tengok tempat. Ini mengikut tempat. Contoh, ma qama illa Zaidun, ma ra'aitu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Tengok, ini Zaidun, ini Zaidan, ini Zaidin. Kalam semua tak sebut mustasna minhu, dia naqis. Sini tak sebut mustasna minhu, ma qama tak sebut apa. Ini pun tak sebut, ma ra'aitu pun tak sebut, ma marartu lepas dia pun tak sebut. Lepas tu datang sifat, lepas tu ada illa. Dan dia selama-lamanya yang ni tidak ada yang musbat, manfi semua. Kalau naqis manfi. Jelas ha? Jadi hukum selepas illa tu macam mana? Ikut tempat dia. Kalau hukum ni, kalau selepas illa ni, di sini, okey, tengok ah, ma qama tidak berdiri kecuali sini ada fa'il lagi. Ada fa'il. Jadi dia bentuk fa'il. Maka di sini kita akan rafa'kan dia. Ikut tempat. Di tempat fa'il kita akan rafa'kan dia. Di sini ma ra'aitu. Maf'ul bih ada lagi? Tak ada lagi kan? Lepas tu datang illa Zaidan. Kita akan masuk ke dia. Jadi tempat maf'ul bih. Lepas tu sini ma marartu illa, sepatutnya ma marartu bi. Bil kau ke apa ke. Tapi dia tak sebut. Jadi dia menuntut jar. Jadi kita akan jarkan dia bi Zaidin. Ma marartu sebab marrah dengan ba. Tak adil dengan ba. Ini didatangkan ba. Ma marartu illa bi Zaidin. Jadi istisna dia ala hasabil awamil. Kalau amil tu menuntut rafa', kita akan rafa'kan dia. Kalau amil tu menuntut nasab, kita akan nasabkan dia. Kalau amil tu menuntut jar, kita akan jarkan dia. Ini hal yang apa ni istisna dengan illa. Baik, kita baca dalam, kita tengok macam mana. Mungkin lebih jelas lagi. Wa aqulu, kata aku syarah, i'lam anna lil ismil waqi' ba'da illa salasata ahwalin. Salasata dia apa main? Isim anna muakhar. I'lam anna lil ismil waqi' ba'da illa salasata ahwalin. Al halatul ula, ada tiga. Dia kata ketahuilah bahasanya bagi isim yang jatuh ataupun yang berlaku selepas illa tu ada tiga keadaan. Ni ya, tiga keadaan yang diterangkan tadi. Al-halatul ula, hal yang pertama, wujubun nasbi ala istisna. Wajib nasab ataupun mesti nasab kerana jadi istisna. Al-halatul thaniyah, hal yang kedua, jawazu itba'uhu lima qabla illa ala annahu badalun minhu ma'a jawabi nasbihi ala istisna. Yang kedua, harus kita ikutkan, kita perikutkan apa yang sebelum illa. Kita harus kita perikutkannya, ikutkan apa yang isim yang waqi' selepas illa tu. Jawazu itba'ihi, domir tu kena pada isim waqi' ba'da illa. Jawazu itba'i ismil waqi'i ba'da illa lima qabla illa ala annahu badalun, karena jadi badal. Serta jawazi nasbihi ala istisna, serta harus kita nasabkan isim yang berjatuh selepas illa tu kerana istisna, kerana jadi istisna. Dua-dua boleh. Al-halatu salisa, hal yang ketiga,
wujubu ijra'ihi ala hasabi ma yaqtadihi al-'amilul madhkuru qabla illa. Mesti ataupun wajib kita perlakukan isim yang jatuh selepas illa tu atas sekira-kira tuntutan amil. Apa yang dituntut oleh amil. Kalau amil di situ menuntut rafa', jadi fa'il, kita akan jadikan dia kita akan bagi hukum rafa'. Kalau tuntut maf'ul, tuntut nasab, kita akan bagi nasab. Kalau tuntut jar, kita akan bagi jar. Ikut amil sebelum illa. Macam ni amil ni koma amil yang menuntut fa'il. Yani ra'ai tu dah ada fa'il dan juga fa'il menuntut maf'ul bih. Marar tu dia tuntut jar. Jadi tengok amil sebelum illa. Amil tu tuntut apa? Ni dia nak penerangan dia. Wa bayanu zalika anna al-kalam alladhi qabla illa imma an yakuna taman mujaban wa imma an yakuna taman manfiyan wa imma an yakuna naqisan wa la yakunu hina idzin illa manfiyan. Ini ada jelas tadi. Tiga keadaan tu. Wa makna kaunil kalami sabi' taman. Ini nak terangkan apa makna tam, apa makna naqis, apa makna mujab, apa makna manfi. Wa makna kaunil kalami sabiqi taman an yuzkara fihi al-mustathna minhu. Jelas. Wa makna kaunihi naqisan an la yuzkara fihi al-mustathna minhu. Wa makna kaunihi mujaban an la yasbiqahu nafyun aw shibhuhu. Patu shibh nafi apa dia? Wa shibhun nafyi an-nahyu wal istifham. Wa makna kaunihi manfiyan an yasbiqahu ahadu hadhihi al-ashya'i. Itu silap. Dia buat asya'u. Apa? Ana merah ni. Ahadu hadhihi al-ashya'i. Fa in kana al-kalamu sabiqu taman, ini nak terang, maka jika kalam yang sabiq, maknanya kalam yang sebelum illa tu taman mujaban, kalam yang tam ada mustasna minhu, mujab tidak ada nafi, wajib nasbul ismil waqi' ba'da illa ala istisna. Wajib nasabkan isim yang berlaku yang jatuh selepas illa kerana jadi istisna. Nahu qaulika qamal qaumu illa zaidan. Wa qaulika kharajan nasu illa amran. Fa zaidan wa amran mustasnayani min kalamin tamin li dzikril mustasna minhu wa huwa al-qaum fil awwal wan nas bis tsani. Jadi kata Zaid dan juga kata Amr itu yang diistisnakan, yang dikeluarkan daripada kalam yang sempurna. Kenapa sebut kalam tam? Li dzikril mustasna minhu, kerana disebut mustasna minhu. Apa dia mustasna minhu? Al-qaum pada contoh yang pertama, an-nas pada contoh yang kedua. Wal kalam ma'adzalika mujabun, dan kalam ni serta yang demikian itu mujab. Dikira sebagai mujab li'adami taqaddumi nafyin aw shibhihi, kerana tidak didahului oleh nafi ataupun shibih nafi. Fa wajaba nasbuhuma wa hadhihi hiya al-halatul ula, maka wajib dinasabkan kedua-duanya. Wajib nasabkan Zaidan, wajib nasabkan Amran. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, wa in kana al-kalamu sabiqu taman manfiyan jaza fihi al-ithba' ala al-badaliyah awin nasbu ala istisna. Kalau kalam tu tam dan juga manfi, maka harus untuk kita turutkan apa yang selepas illa, kita turutkan dengan apa ni, apa yang sebelum illa. Kalau sebelum illa tu rafa', dia pun rafa'. Kalau sebelum illa tu nasab, dia pun nasab. Sebelum tu jar, dia pun jar. Dan harus juga kita nasabkan kena jadi istisna. Nahu kaunika ma qamal qaumu illa zaidun, fa zaidun mustasna min kalamin tam li dzikril mustasna minhu wa huwa al-qaum wal kalam ma'a dzalika manfiyun li taqaddumi man nafiyati fayajuzu fihi al-ithba' fatakunu illa zaidun birraf'i li anna al-mustasna minhu marfu'. Mustasna minhu apa dia? Qaum. Qaum marfu', Zaid pun marfu' juga. Kemudian wa badalul marfu' badal ikut mubdal minhu. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi
Fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Betul? Tak ingat Wa ta'rifihi wa tankirihi. Di masalah tankir tu ada apa ni? Ada tafsir. Mana tu? Wa badalul marfu' badal bagi isim yang marfu' juga. Wa yajuzu fihi ala qillah an-nasbu ala istisna. Dan harus padanya pada kalam yang tersebut ni ala qillatin, boleh tapi ala qillah, maknanya sedikit. Yang afdalnya kita bawa badal. Yang afdalnya kita bawa selepas illa tu badal kalau kalam tu kalam yang tam lagi manfi. Wa yajuzu fihi ala qillatin an-nasbu ala istisna fatakunu illa zaidan wa hadhihi hiya al-halatu tsaniyah. Hal yang ketiga, wa in kana al-kalamu sabiqu naqisan wa la yakunu illa manfiyan kana al-mustasna ala hasabi ma qabla illa. Maka mustasna tu dia ala hasab ma qabla illa minal awamil. Yang ini disebut sebagai istisna mufarragh. Disebut juga sebagai istisna mufarragh. Istisna yang dihampakan. Ini dilagaukan. Amalan yang tak ada. Maka dia akan menurut apa yang kira awamil sebelum illa. Fa in kana al-'amilu yaqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyyah rafa'tahu 'alayha. Maka jika amil yang sebelum illa tu yaqtadi ayat lubu, dia menuntut rafa' apa yang selepas illa tu 'ala al-fa'iliyyah, ai 'ala kaunihi fa'ilan, kerana jadi fa'il. Rafa'tahu 'alaiha, maka kamu rafa'kan apa yang selepas illa tu kerana jadi fa'il, 'ala fa'iliyah, ai 'alaiha ai 'ala fa'iliyah. Nahwu ma hadara illa aliyun, tidak hadir kecuali Ali. Tidak hadir, siapa yang tak hadir? Jadi kecuali Ali. Wa in kana al-'amilu yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'uliyah nasabtahu 'alaiha. Kalau amal sebelum illa menuntut nasab kerana jadi maf'ul, kerana keadaan dia jadi maf'ul, maka nasabtahu 'alaiha, kamu nasabkan atas jadi maf'uliyah. Nahu ma ra'aitu illa 'aliyan. Wa in kana al-'amilu yaqtadi jarra biharfin min hurufil jarri jarartahu bihi. Nahu ma marartu illa bi Zaidin wa hadhihi hiya al-halatu tsalisah. Baik. Nabi, ada yang tak faham sini? Boleh Boleh. Al-mustasna bi ghairi wa akhawatiha. Istisna mustasna bi ghairi dengan juga akhawat dia. Baik.
Ini yang kedua. Jenis apa ni bahagian yang kedua ataupun jenis yang kedua kita bahagikan ada tiga jenis. Yang pertama huruf daimah, yang kedua isim daimah, yang ketiga taratan yakunu harfan wa taratan yakunu fi'lan. Yang ini kita yang kedua. Baik. Kali apa ni ambil yang ni dulu. Ini sekadar maklumat. Apa yang selepas adat istisna ni akan jadi majrur. Ma ba'da hadhihi al-adawat majrurun la ghairu. Semuanya majrur. Selepas dia semua majrur. Sebab dia isim kan. Selepas dia semua majrur. Okay. Ini mudah ya. Ini semua majrur. Semua sekarang ni ghair ni. Macam mana? Ini tolong tak lain. Maja al-qawmu ghaira Zaidin. Hak ni nak tak ghaira. Ghaira, ghairi, ghairu. Ada tiga kan. Tawakal, ghair Zaidin. Ha? Al-waqfu apa ni? Al-waqfu aslam. Ha? Jangan. Baik. Tanya saya. Ikut hukum tadi. Ikut hukum illa tadi. Kalau kalam tu kalam yang mujad. Lepas tu apa lagi? Tam. Contohnya macam ni, ja'al qaum mujad. Tak ada nafi. Lepas tu tam sebab ada mustasna minhu. Ini wajib apa ni nasab. Ja'al qawmu ghaira Zaidin. Ja'al qawmu ghaira Zaidin. Contoh yang kedua. Ma ja'al qawmu ghaira boleh, ghairu boleh. Sebab kalam di sini yang pertamanya tam ada sebut mustasna minhu dan yang kedua dia manfi. Jadi kat ghairi boleh dua. Ghaira boleh, ghairu boleh. Di sini yang lafati yang masalah kat sini ketika baca. Dia apa-apa kena perhalusi dan faham dekat illa tu sini mudah. Dan yang ketiga adalah hasabil awamil. Ma jaa ada mustasna minhu? Tak ada. Datang ke sini. Ma jaa ghairu Zaidin. Ma jaa ghairu Zaidin. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ma marartu boleh ya? Wal mustasna bi siwa wa suwa wa sawa wa ghair majrurun la ghair. Majrurun la ghairu. Ghairu ka ghaira ka ghairi. Ini ghairu. Sahib al-qatr. Ghairu tu jadi apa? La ghairu. Apa ni? La ghairu. Nah, ingat ini. Ya, perbahasannya sama dengan qabl. Qablu, ba'du. Walillahil amru min ba'du wa min qablu wa min qablu wa min ba'du. Dia ada 4 keadaan baca. Dia baca qablin. Jadi apa? Mabni dia jadi apa? Ya, bagi isim ke apa ke?
Allah sini dia beramal dengan amalan apa? Laisa. Allah sini beramal dengan amalan laisa. Ghairu isim dia tapi mabni fi mahalli raf'in. Sebabnya asalnya la ghairal asalnya la ghairal jarri jaiz. La ghairul jarri jaizan. Di atas isim ni kemudian dihazafkan dua-dua ni hazafkan mudhaf, tapi diniat hadafkan mudhaf ilaih dan diniatkan maknanya. Dia boleh dua lah, sama ada la ghairul jarri jaizan ataupun la tapi di sini sama macam amma ba'du ataupun wa ba'du. Asalnya wa amma ba'da al-basmalah walhamdalah. Macam kita kan amma ba'du. Jadi semua ni dihazafkan ni. Dihazafkan, lepas tu diniatkan makna dia. Dia hazaf tapi pada makna dalam kepala ada amma ba'du, ini apa yang telah disebut oleh musannif. Waktu tu dia dibinakan ala dhamm. Wa ba'du tersebut. Wa ba'du ataupun amma ba'du. Sebenarnya ada lagi dia punya mudhaf ilaih dia. Tapi diniatkan maknanya selepas dihazafkan. Dia ada 4 keadaan cara baca dalam Qur'an ada 10. 4 cara baca. Ini pun sama, lepas tu dia mabni. Asalnya isim la yang beramal seperti laisa. Merofokkan isim, menasabkan khabar. Sebab la ni terkadang dia beramal seperti inna. Ada la yang beramal seperti inna, ada la yang beramal seperti laisa. Lepas tu ada la yang nafi jins, ada la huruf ataf. Yani la ghairu ay la ghairul jarri jaizan. Di sini mabni. Ataupun laisa ghair. Setengahnya sebut laisa ghair. Wa aqulu al-ismul waqi' ba'da adatin min hadhihi al-adawati al-arba'ati yajibu jarruhu bi idafati al-adati ilaihi. Dia jadi isim kan? Jadi yang selepas itu jadi majrur dengan sebab idhafah. Ingat balik tak apa ni? Ingat tak anda sebut dulu apa ni? Isim jadi majrur disebabkan 3 perkara. Apa dia jawab? Idhafah. Yang kedua sebabkan apa ni? Huruf roja. Yang ketiga Umayyah sebut balik. Idhafah. Yang ketiga
Semua ada dekat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat ini tabi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, isim tu majrur dengan sebab huruf jar ba. Allah lafzul jalalah majrur dengan sebab apa dia? Bismillahi. Lafzul jalalah jadi majrur dengan sebab idhafat, dan jadi mudhaf ilaih. Lepas tu Ar-Rahmani, Ar-Rahimi jadi sifat bagi lafzul jalalah. Allah-hi. Jadi Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Tiga-tiga tu ada disebut, ada dalam basmalah. Jadi di sini disebabkan idhafah. Jadi isim yang berlaku selepas adat ni semuanya majrur disebabkan idhafah. Ammal adatu nafsuha, adapun diri adat itu sendiri, diri alat tu apa ni, ghair, siwa, suwa, sawa tu, fa innaha ta'khudhu hukmal ismil waqi' ba'da illa. Maka dia mengambil hukum isim yang jatuh, yang berlaku selepas illa, ala tafsil ladzi sabaqa, atas perincian yang telah lalu. Dia ikut apa yang selepas illa. Kalau illa apa ni, kalau kalam mujab tam, maka nasab. Kalau apa ni manfi tam, boleh nasab, boleh rafa. Kalau naqis ala hasabil awamil. Fa in kana al-kalamu taman mujaban nasabtaha wujuban ala al-istisna. Nahu ma'anahu qama al-qaumu ghaira zaidin. Wa in kana al-kalamu taman manfiyan atba'taha lima qablaha aw nasabtaha. Boleh itba' jadi badal ataupun boleh nasab jadi istisna. Ma yazuruni ahadun ghairul akhyar. Ma yazuruni ahadun ghairul akhyar atau ghairu al-akhyar. Wa in kana al-kalamu naqisan manfiyan ajraitaha ala hasabil awamil, nahu la tattasil bi ghairil akhyar. Jangan kamu berhubung kecuali dengan orang-orang yang baik. Habis itu satu lagi, mustasna bi ada wa akhawatihi. Ada nuqala juga hasya. Ada kita tengok dalam. Contoh kita tengok dalam.
Baik, al-mustasna bi'ada wa akhawatihi. Qala wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan mustasna dengan khala dan juga dengan ada dan juga dengan hasya harus nasabkannya, yani harus nasabkan mustasna dan harus jarkan mustasna. Mustasna tahu kan, yaitu apa yang selepas adat istisna. Nahwu qamal qaumu khala zaidan wa zaidi. Boleh dua-dua. Qamal qaumu khala zaidan. Kalau kita kata khala zaidan, zaidan jadi maf'ulun bih. Khala tu fa'il. Kalau kita nasabkan, khala tu jadi fa'il, zaidan maf'ulun bih. Kalau kita nasabkan zaidin, khala tu jadi huruf. Zaidin tu jadi majrur dengan sebab khala. Jadi salah satu daripada huruf jar. Salah satu daripada huruf jar. Dalam alfiah sebut hasya semua ni. Huruf jar sebut 20. Dalam Tajrumiyah sebut apa? Ha? Fa'amal ismu ada. Fa'al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul al-alif wal lam wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Itu huruf qasam 3. Apa sebelah? 12. Huruf qasam 3 waw. Oh ni waw, ba dengan ta. 9, 10, 11, 12. Dalam Tajrumiyah sebut 12. Ini salah di antara huruf jar. Baik. Wa ada amran wa amrin. Ada amran, amran jadi maf'ulun bih bagi ada. Telah bangun kaum melain, itu melayani Zaid. Ini kecuali Zaid, melainkan Zaid ataupun selain Zaid. Wa ada amran, selain melainkan amran ataupun selain amrin. Hasya bakron wa bakrin, melainkan bakar sama lah masuk. Wa aqulu al-ismul waqi' ba'da adati min hadhihi al-adawati salasati yajuzu laka an tansibahu. Dia kata isim yang jatuh, yang berlaku selepas adat ni, salah satu adat daripada adat-adat yang 3 ni, harus bagi kamu bahawa kamu nasabkannya isim tu. Wa yajuzu laka an tajurrahu, dan harus bagi kamu bahawa kamu jarkannya. Yajuzu laka an tansibahu. Yajuzu fa'il dia mana Umay? Fa'il bagi yajuz. Ha? An tajurrahu. An wa ma qani dakhala 'alaiha fi ta'wili masdarin fa'ilu yajuz. Kalau kita nak ubah jadi macam mana? Masdar yajuzu laka an tansibahu. Jadikan dia fa'il. Ubah tansibahu jadi masdar. Yajuzu laka nasaba, betul? Nasabayan sibu masdar nasban. Okey, jumpa ada masdar. Lepas tu ada domain apa itu? Domain apa ni, hu tu. Bu kat belakang. Jadi yajuzu laka nasbuhu wa yajuzu laka jarruhu. Ni fa'il isim muawwal. Jadi boleh dua-dua. Boleh kamu nasabkan, boleh kamu jarkan. Rahsia dia apa? Kenapa boleh nasab, kenapa boleh jar? Wasirru fi dzalika anna hadhihi al-adawati nasab dengan kasrah. Bab apa jawab?
Wa al-adawati apa nasab dengan kasrah? Apa yang nasab dengan kasrah? Jamak muannas. Mana saja. Okey. Wasirru fi dzalika anna hadhihi al-adawati tusta'malu af'alan taratan wa tusta'malu hurufan taratan ukhra ala ma sabaqa. Rahsia dia sebab dia kata adat-adat ni, alat-alat digunakan, adat hasya khala ni terkadang dia digunakan sebagai fa'il, dan terkadang sebagai huruf. Jadi fa in qaddartahunna af'alan nasabta ma ba'daha ala annahu maf'ulun bih. Maka jika kamu takdirkan khala, ada, hasya ni sebagai fa'il, maka kamu nasabkan apa yang selepas adawat ni jadi maf'ulun bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'il tu dhamir mustatir wujuban. Dhamir apa fa'il dia dhamir mustatir dalam khala. Dalam khala, dalam ada, dalam hasya. Terus tengah babak dan nak bagi beza sikit dengan huruf, kita melaini ia Zaid. Ada sebut ia, iaitu merujuk isyarat kepada dhamir. Melaini ia Zaid, melaini ia Umar, melaini ia Bakar. Kalau huruf selain Zaid, selain Umar, nak bagi ada beza isim apa ni fa'il dengan huruf. Sebab fa'il dalam dia ada dhamir, huruf dalam dia tak ada dhamir. Wa in qaddartahunna hurufan khafatta ma ba'daha ala annahu majrurun biha. Kalau kamu takdirkan di huruf, maka kamu khafatkan, kamu baris bawahkan apa yang selepas dia jadi majrur, kerana ia majrur dengan sebab adawat tersebut. Kemudian dia kata wa mahallu hadha taraddud, dan dia kata mahallu hadha taraddud ni boleh jadi isim, boleh jadi fa'il, boleh jadi huruf. Yang dia kata boleh jadi fa'il, boleh jadi huruf ni, antara boleh jadi dua-dua ni. Ini ni fima idza lam tataqaddam alaihinna mal masdariyatu. Ataupun mahallu hadzal jawaz. Boleh jadikan dia fa'il, boleh jadikan dia huruf, yang itu selama mana tidak didahului atas adawat ni ma masdariyah. Selama mana tidak didahului ma masdariyah, boleh kita jadikan dia huruf, boleh kita jadikan dia fa'il. Fa in taqaddamat, maka jika terdahulu ma masdariyah ada wahidatin minhunna ma hadhihi, wa in taqaddamat ala wahidatin minhunna ma hadhihi, maka jika terdahulu atas salah satu daripada tiga ni oleh ma masdariyah, waktu tu wajib nasbu ma ba'daha, wajib nasabkan apa yang selepas adat ni. Dia bagi contoh, qamal qaumu ma khala Zaidan. Qamal qaumu ma khala Zaidan. Waktu ni, waktu ada ma, waktu tak ada ma, kita boleh baca Zaidan, kita boleh baca Zaidin. Tapi bila ada ma, nanti bila tak ada ma, boleh baca Zaidan, boleh baca Zaidin. Kalau baca Zaidan, yang ni jadi fa'il. Ada dalam ni dhamir mustatir wujuban, dia jadi maf'ulun bih. Kalau baca Zaidin, khala jadi huruf. Yang ni majrur disebabkan khala. Tapi bila ada ma masdariyah, maka tidak boleh kecuali jadi maf'ulun bih. Sebab apa? Sebab ma masdariyah tidak masuk atas huruf, dia hanya masuk atas fa'il. Jadi nak selamat jadikanlah dia fa'il. Salah pun tak salah, maknanya walaupun kita tak tahu. Sebab kalau tak ada ma, kita baca Zaidan, betul. Kalau tak ada ma, kita baca Zaidan, betul. Ada ma, kita baca Zaidan pun betul. Tapi kalau kita baca biasa Zaidin, kita jadikan dia huruf, tiba-tiba ada ma, lalu kita baca Zaidin, salah.
Macam tadi lah, ghairu, siwa, suwa, sawa. Kalau takut kata orang tak tahu, kita ni tak tahu. Takut orang tahu kata kita ni tak tahu, pakai siwa, suwa, sawa. Semua belakang dia semua sama, tak nampak, tak jelas sebab dia huruf alif. Tapi penggunaan siwa dengan suwa. Adapun sawa penggunaan sikit sangat. Jangan tak dengar, jadi dengar siwa. Sambung dalam syarah, dia kata wasababu dzalika annama al-masdariyata la tadkhulu illa 'ala al-af'al. Sebab yang demikian, dia kata sebab yang demikian, sebab wajib nasab ni. Ai dzalika wasababu dzalika ai wasababu wujubi nasbi ma ba'daha idza taqaddamat ala wahidatin minhunna ma hadhihi annama al-masdariyata la tadkhulu illa 'ala al-af'al. Sebab dia ma masdariyah tidak masuk kecuali di atas fa'il. Fahunna af'alun albattah in sabaqat hunna. Maka fahunna, hunna ni merujuk pada al-adawat tadi itulah. Ada, hasya, khala. Maka ada, hasya, khala tu semua tu af'alun albattah. Albattah. In sabaqat hunna, jika mendahului adat-adat tersebut. Fanahu qamal qaumu khala zaidin yajuzu fihi nasbu nasbu zaid wa khafduhu, dua-dua boleh. Wa nahwu qamal qaumu ma khala zaidan la yajuzu fihi illa nasbu zaid. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan tinggal lagi sikit baru mula. Satu muhadarah sudah ada.